Kemenangan Dr. Muhammad Akmal Saleh sebagai Ketua Pemuda UMNO Malaysia dalam pemilihan parti baru-baru ini menepati ramalan banyak pihak. Pemimpin muda lulusan ijazah perubatan dari Russian State Medical University ini terkenal dengan slogan anak kampung untuk orang kampung selepas memenangi kerusi Dewan Undangan Negeri Merlimau pada pilihan raya negeri Melaka pada 2021. Exco Kerajaan Negeri Melaka itu juga diberi jolokan arkitek Merlimau kerana pembaruan yang dilakukannya sejak bergelar wakil rakyat di kawasan itu. Penolong pengarang berita Yus Mizal Dola Aling, juru video Karus Ramli dan jurugambar Saifulizan Tamadi mendapatkan ulasan beliau yang juga penterjemah khas ketika tragedi pesawat MH17 di Ukraine pada 2014 mengenai karya politiknya untuk Cafe Ahad minggu ini. Sempat ke YB nak adjust masa YB untuk semua tu, kemenangan, jemputan dan kerja hakiki sebagai wakil rakyat? Kita sedia maklum memang ini tidak boleh dinafikan bahawa bila memegang jawatan sebagai Ketua Muda UMNO Malaysia ini, dia punya luang lingkup tu semakin terhad. Tapi tiada apa yang mustahil. Saya cuba daya upaya untuk kita, mungkin kalau dulu boleh pergi, kalau orang kahwin ni boleh pergi semua. Tapi kali ini mungkin tak sempat semua, tapi at least kurang-kurangnya saya akan bagi call ataupun WhatsApp untuk mengatakan bahawa kita tak sempat datang. Dan ramai rakyat faham. Rakyat faham bahawa bila bertambahnya jawatan, maka bertambahlah tanggungjawab. Tetapi tidak sedikit pun, kita kena pastikan bila bertambahnya jawatan dan tanggungjawab ni, tidak sedikit pun kita nak kata orang pun terleka ataupun mengabaikan tanggungjawab dia. Jadi tanggungjawab saya sebagai orang kampung jalan seperti biasa. Tanggungjawab saya sebagai Ketua Pemuda UMNO Malaysia pun berjalan seperti biasa. Sebab zaman hari ini adalah zaman yang saya rasa zaman penuh dengan teknologi, maka kadang-kadang dia tak perlu kita hadir di situ, tetapi cukup hanya untuk bertanya khabar pun dah cukup. Tetapi kita tahu apa pelaksanaan kerja, tanggungjawab tu mesti disampaikan dan terus terlaksana di peringkat bawah. Satu benda memang YB nak buat untuk Merlimau? Saya pertamanya banyak perkara yang saya nak buat untuk Merlimau ni. Terutama dalam bidang pembangunan dan sebagainya. Kita nak melihat bahawa Merlimau ini dia mesti kekal dengan entiti kampung, tetapi dia mesti lengkap dengan semua fasarana kelas yang pertama. Kita nak buat gitu, sebenarnya itu niat saya. Dan saya nak membuktikan kepada orang ramai bahawa tiada apa yang mustahil. Kalau kita nak buat, pasti kita boleh buat. Kalau dulu sebelum ni hanyalah sekadar impian. Saya nak beritahu sebenarnya apa yang saya buat tu adalah saya punya impian sebelum lagi saya menjadi seorang wakil rakyat. Impian saya nak tengok Merlimau ini lebih indah, lebih cantik. Impian saya nak melihat ada wakil rakyat yang boleh pergi jumpa orang tak kira waktu malam, waktu siang, waktu pagi. Impian kita semua nak melihat ada pemimpin yang benar-benar menjiwai rakyat. Jadi bila impian saya itu, hari ini saya menjadi wakil rakyat, sudah tentulah saya kena melaksanakan impian saya. Dan saya percaya impian ini adalah impian semua orang. Impian semua rakyat, nak melihat wakil rakyat dia yang very efficient. Jadi nak tak nak, ini adalah antara tugas saya. Sebab saya percaya, menjadi wakil rakyat ini hanyalah tanggungjawab sementara yang diamanahkan. Dan kita tidak akan selama-lamanya berada di dalam jawatan ini. Sudah tentu nanti satu hari bila sudah sampai tibanya, mungkin tahun depan ke, ataupun mungkin pemilihan yang akan datang saya tidak berada di kedudukan itu, maka sekurang-kurangnya saya boleh menyatakan bahawa saya dah buat yang terbaik untuk diri saya dan juga untuk semua, dan saya dah buat apa yang saya nak dulu wakil rakyat saya buat. Dan bila saya jadi wakil rakyat, saya buat apa yang saya minta dan juga saya nak wakil rakyat saya buat. Jadi itulah sebenarnya, dia bukan soal kita nak menunjuk, tidak. Dia soal bagaimana sebenarnya itu impian orang kampung untuk tengok apa wakil rakyat dia buat. Jadi bila saya jadi wakil rakyat, saya hanya melaksanakan impian orang kampung ini. Yang pertama, yang menjadi idola saya sebenarnya daripada saya zaman belajar, tak lain tak bukan adalah Tun Dr. Mahathir. Bagaimana Tun Dr. Mahathir daripada seorang doktor menjadi Perdana Menteri dan membangunkan negara. So tentu, regardless sekarang ni Tun Dr. Mahathir sebelah pemimpin sebelah sana, itu adalah antara idola. Sebab kita melihat dan kita membaca bagaimana masa Tun Dr. Mahathir jadi doktor, sebelum jadi masuk politik, dia dah pergi aktif dah dari segi dari zaman mahasiswa, bila balik ke kawasan, menjadi seorang doktor di kawasan mereka. Jadi sebenarnya itulah saya punya idola. Ini bukanlah kita nak menyatakan bahawa kita
apa yang Tun Mahathir buat ni kita sokong, tidak, tapi sekurang-kurangnya apa yang telah Tun Mahathir buat itu memberikan inspirasi yang sangat besar dalam hidup saya. Dan ada satu ada satu peristiwa sebenarnya, bila arwah atuk saya sendiri, saya masih kecil dulu, dia masa tu saya ingat tengah baca surat khabar mengenai Tun Dr. Mahathir. Jadi dia kata, pertama dia kata, kalau nak jadi dah besar nanti, nak jadi doktor, jadilah seperti Dr. Mahathir. Jadi itulah yang starting point daripada saya kecil tu, sampailah ke hari ni lah. Dia punya root tu, itulah apa yang saya cuba buat. Okay. Dalam ni lah, mana nampak sebelum ni kita nampak potensi YB tu. Ada orang cakap orang. So apa yang YB nak jawab mengenai pertamanya, pemimpin ni dia kena tahu semua bidang. Pemimpin ni kena serba boleh, baru kita boleh bercakap dengan rakyat. Jadi saya daripada awal dan sampai ke hujungnya kerja pun sebagai doktor, so kesihatan ni adalah bread and butter untuk saya, kehidupan saya. Jadi sudah tentulah bila jadi dalam kesihatan ni, kita rasakan, kita tahu dah, banyak benda dah kita tahu. Saya dah berada di semua peringkat. Jadi sebenarnya sejujurnya, saya sendiri yang request kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri untuk menyatakan bahawa saya nakkan satu cabaran yang baru. Bila Yang Amat Berhormat Ketua Menteri kata kalau nak kekal Esko Kesihatan ke, saya kata kalau boleh saya nak dapatkan portfolio yang lain, sebab saya rasakan bahawa kali ini saya nak belajar perkara yang baru. Dan apakah portfolio yang lain tu, yang saya kata adalah beberapa portfolio yang saya minat, tapi antara yang keutamaan saya adalah saya rasa saya nak jaga luar bandar dan juga pertanian, sebab itu adalah luar daripada bidang saya, tetapi sejujurnya itulah kehidupan saya. Orang kampung yang memang atuk saya petani, ayah saya pesawar, jadi kehidupan saya pun dekat kampung. Jadi saya rasa ini adalah satu cabaran yang besar dan juga bagus untuk saya belajar. Jadi sudah tentulah untuk menjadi Esko Kemajuan Desa dan Luar Bandar, Kemajuan Desa, Pertanian dan Ketajaman Makanan ni, sebenarnya tugas dia jauh lebih besar daripada Esko Kesihatan sebenarnya. Kita nampak Esko Kesihatan tu mungkin melibatkan kesihatan, tapi untuk luar bandar, pertanian ni, dia menjaga petani, menjaga nelayan, menjaga semua aspek dalam luar bandar ni berada di bawah kelolaan saya. Jadi sudah tentu sebenarnya tanggungjawab lebih besar. Jadi dia bukan satu tugas yang mudah, dan saya bersyukur sebab diberikan peluang untuk berada dalam portfolio ni. Pertama sebab saya boleh belajar banyak perkara. Banyak sangat saya belajar perkara. Yang kedua adalah saya akan jadi terlalu rapat dengan orang kampung. Jadi saya tahu bagaimana ini isu orang kampung yang kita boleh selesaikan cara yang betul. Ini ada apa yang kita, dari segi insentif apa yang kita boleh bantu, menggunakan kuasa yang kita ada ni untuk bantu lebih ramai orang. Maka sebenarnya saya sejujurnya untuk mengatakan bahawa saya diketepikan bila ni sebenarnya tidak betul. Sebab saya yang minta portfolio itu, sebab saya nak belajar perkara yang baru. Sebab pemimpin tak boleh stick benda yang sama saja. Kita kena tahu semua perkara. Tuan Dr. Mahathir dulu masa jadi menteri, dia tak jadi menteri kesihatan. Tuan Dr. Mahathir tak pernah jadi menteri kesihatan. Jadi sebab apa? Bila menjadi portfolio lain ni, pemimpin dia kena tahu banyak perkara dan kena banyak belajar. Jadi ini adalah ruang yang sangat bagus untuk saya belajar. Dan itu bukan saya yang request untuk saya diubah portfolio tu supaya saya dapat belajar banyak. Ya. Jadi macam mana YB nak melihat benda tu satu ketegasan dan tak akan berlaku lagi walaupun ada cubaan lepas ni? Pertamanya kita kena tegas bahawa kerajaan negeri tidak langsung membenarkan aktiviti sedemikian. Star vendor itu dipohon atas dasar untuk melakukan penjagaan secara vendor. Dan kat situ kita dah ada garis panduan yang telah ditetapkan oleh kerajaan negeri. Tetapi of course bila dia jadi, bila saya pun minta penjelasan daripada star vendor kata di luar bidang, di luar kawalan, ini adalah satu alasan yang saya rasa tidak boleh diterima. Apabila kamu diamanahkan untuk menjaga sesuatu, maka semua itu mesti berada dalam kawalan. Jadi kalau dah tahu ada penyanyi-penyanyi yang memang akan membuat onar yang sebegitu, sepatutnya tak boleh diambil dah. Jadi saya beri tegas bahawa kali ini sebab tu saya akan minta dan bawa dalam Esko untuk kita terima permohonan maaf daripada penganjur, terima. Tapi satu tindakan yang tegas perlu dikenakan, sebab ini akan memberikan pengajaran kepada star vendors untuk tidak buat lagi di tempat-tempat yang lain sebegini rupa, dan juga untuk bagi satu pengajaran kepada mana-mana penganjur yang nak datang ke di Melaka,
kita kerajaan Negeri Melaka tegas tentang isu-isu yang sangat sensitif ini. Sebab tu saya akan bawa, kita akan bawa dalam mesyuarat Exco untuk kita keluarkan bahawa kita akan menghalang aktiviti star vendors ini untuk melakukan apa pun program dalam Melaka. Mungkin dalam tempoh 2 tahun, 3 tahun. Sebab kita nak tegas. Kita tak nak lagi orang rasa besok dah buat salah, minta maaf, selesai. Tak boleh. Hari ini kita nak tunjukkan ketegasan kita bahawa kita sangat sensitif dengan perkara-perkara begini. Sebab dalam tu, kalau nak buat program tu, dah lah ada budak kecil, ada orang ramai dekat situ. Seolah-olah macam tak ada, seolah-olah macam tidak mempedulikan maruah orang yang lain. Kita tengok pun kita segan. Dalam video tu apatah lagi orang di luar. Jadi sudah tentu sebenarnya bila statement saya adalah statement untuk menunjukkan bahawa ketegasan kerajaan negeri untuk menangani perkara-perkara macam ni. Kita tak akan kompromi dengan mana-mana pihak yang tidak tahu nak menjaga sensitiviti rakyat di dalam Negeri Melaka. Jadi yang itulah mungkin saya orang kata yang ini di bawah Exco yang lain, tapi bagi saya sebagai pemimpin di dalam negeri dan pemimpin pemuda UMNO, saya ada hak untuk bersuara dan juga saya akan suarakan perkara ini dalam mesyuarat tertinggi. Siap-siap muka YB Adam. Secara biasanya di luar macam mana hubungan YB dengan dia? Saya dengan YB Adam ni bila mula berhubung adalah selepas tertubuhnya kerajaan paduan. Sebelum ni siapa tak marah dengan dia? Saya cakap jujur. Orang UMNO, orang yang seperti saya dulu duduk dalam UMNO, kita marah apabila dah datang ke tempat kita, turunkan bendera pemimpin kita. Maka ini satu penghinaan bagi orang UMNO ketika dulu. Tapi biasalah, dalam politik ni ada orang gaduh, kejap dia baik balik. Tapi bagi saya bila masa ketika tu nak disiap-siap tu memang betul. Itulah perasaan orang UMNO ketika tu. Tapi hari ini bila kita duduk bersama, jadi Adang Adli pun dah ucap banyak kali jumpa dengan kita kan. Jadi dia pun ada rasakan mungkin dulu ada tersilap, kita pun mungkin ada tersilap kan. Jadi saya rasa politik is very dynamic. Jadi sebab tu saya kata statement saya untuk disiap-siap tu sebab itulah perasaan kita dulu kan. Tapi bila duduk hari ini, bila kita dapat bekerjasama, tak kenal maka tak cinta, maka bila kita dah duduk jadi kita selesa bekerjasama. Jadi ini tidak menjadikan satu halangan untuk kita. Selagi mana kita tahu macam mana nak menghormati antara satu sama lain, menjaga sensitiviti antara setiap parti dan memahami antara satu sama lain, saya rasa perkara ini boleh diteruskan. Jadi sama juga dulu, kita dengan PAS dulu pun kita bergaduh. Bila jadi Muafakat Nasional, semua orang boleh berbaik. Hari ini dulu PAS duduk dalam DAP pun dia rasa DAP ni yang terbaik. Tapi hari ini bila tidak bersama, dia rasakan sebaliknya. Sebab tu hari ini politik ni, bagi saya politik hari ni adalah very dynamic. So kalau kita nak kutuk orang, janganlah kutuk lebih-lebih. Sebab satu hari nanti mungkin kita akan berbalik-balik pada ni. Sebab tu hari ni bila saya sebutkan untuk nampakkan kita lebih kuat, tidak semestinya kita kena beritahu tentang kelemahan orang lain. Yang paling penting adalah kita kena admit kelemahan kita, perbaiki kelemahan, itu yang buatkan kita kuat. Jadi politik ni bukan di Malaysia saja, di mana-mana negara pun sebegitu. Yang paling penting adalah bagaimana sebuah parti politik boleh memberikan manfaat kepada rakyat. Itu lebih penting. Jadi sebab tu hari ini rakyat dia merasakan bahawa dia dah tahu dah parti A pernah bersama parti B pernah bersama parti C pernah bersama parti A. Jadi semua dah pernah bersama. Jadi apa yang rakyat nak sekarang ni? Rakyat nak tengok combination mana yang paling banyak membantu rakyat, buat polisi yang bagus untuk rakyat. Itu jauh lebih penting daripada sentimen-sentimen perkauman dan juga agama yang melampau.